أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haryanto Riza Rukman, merupakan penceramah yang tidak asing lagi di negara kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Timbalan pengusi jawatan kuasa masjid Tuan Haji Soleh bin Yusuf, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya, muslimin, muslimat yang beriman dan budiman, tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi subuh ini kita masih lagi dipilih oleh Allah, diberi taufik dan hidayahnya, diberi kesihatan, kekuatan dan kesempatan dapat sama-sama kita menjejak kaki ke rumah Allah ini untuk sama-sama kita ta'abudi, kita sujud kepada Allah sebagai perintah Allah, tanggungjawab sebagai hamba. Jadi alhamdulillah, terima kasih segalanya kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sanggup hadir ke rumah Allah ni, ke tempat kita pada pagi ini. Cukup bertuah kita. Sebelum ini kita hanya melihat dalam kaca-kaca televisyen dan juga radio. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dan bertamu di Masjid Gontok Nasi ini. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita lapangkan dada kosongkan minda buat seketika. Untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh jemputan yang hebat insya-Allah pada pagi ini. Untuk sama-sama dikongsikan untuk kita terus meningkatkan prestasi amal ibadat kita. Jadi untuk itu faltafaddal maskura, dengan hormatnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Terima kasih kepada bahagia Tuan Imam merangkap acara majlis pada pagi ini. Balan pengurusi dan seluruh tuan kuasa, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin dan muslimat,
hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bersama kumpul dan berhimpun di masjid ini. Dan Alhamdulillah dapat solat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang berjemaah bersama imam dalam solat subuh, maka dia diberikan pahala seperti menghidupkan malam seluruhnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Pagi ini saya nak baca sikit, mudah-mudahan adalah manfaat daripada pertemuan ringkas kita pada pagi ini, daripada buku yang menghuraikan kitab Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan saya nak bacakan daripada hikmah yang ke-177. Penetapan Allah kepadamu. Ada banyak keadaan di dalam kehidupan kita, khususnya pada perkara kebaikan yang kita lakukan, sebenarnya adalah satu kurniaan Allah Ta'ala kepada kita semata-mata. Kerana kalau kita lihat apa yang kita buat pada hari ini dengan apa yang kita lalui di dalam kehidupan kita, kita percaya bahawa kita bukanlah orang yang layak untuk kita diletakkan pada kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kalau kita melihat kehidupan, sepatut apa yang kita lakukan ini ataupun apa yang kita buat pada hari ini sekira-kira tidaklah layak untuk kita. Kerana kita bukan orang yang taat dalam kehidupan kita seluruh. Tetapi ada banyak keadaan manusia walaupun pada permulaannya kehidupannya barangkali teruk, tetapi Allah SWT mengendaki di akhir kehidupan dia, ia menjadi orang yang melakukan kebaikan. Suatu doa yang selalu kita baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkanlah kehidupan kami dengan pengakhiran yang baik. Jangan engkau tamatkan kehidupan kami dengan pengakhiran yang tidak baik. Tapi saya ingat orang Terengganu ni tak ada masalah lah. Dia nak doa bersarap ni, saya mendengar Tuan Imam tadi pun, saya rasa kalau kita lanjutkan terus sampai ke syuruk, zikir pun sedap juga tadi nampak tu. Mungkin Tuan Imam ni ada talent memanglah agaknya, ya, sebab suaranya canggih. Tapi maknanya doa ini doa yang baik. Tetapi banyak kadang kita dengar orang baca terbalik ni. Ada surah saya pergi, imam dia mungkin barangkali silap baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Bagus tu, makna betul.
Ya Allah, matikan kami dengan pengakhiran yang baik. Makmum, amin. Di kedang makmum ni bagus, semangat mengaminkan doa imam. Kemudian imam sambung lagi, wala takhtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Amin juga makmum. Saya di belakang pun jadi mabuk. Kata makmum sini ni sebenarnya dipaham ke tidak apa yang imam baca? Sebab yang tadi kata imam, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, itu betul. Jangan, ya Allah, engkau matikanlah kami dalam pengakhiran yang baik. Tapi apabila dimasuk yang kedua, wala takhtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, kami minta juga pada engkau, janganlah engkau matikan kami dalam pengakhiran yang baik. Sudah. Sebenarnya diminta yang mana? Mati husnul khatimah ke jangan mati husnul khatimah? Tapi tak apalah. Barangkali imam dia panggil sabkul kalam ataupun lepas perkataan tak sengaja. Yang makmum apa hal? Main amin aja. Sebab itu kadang-kadang kita kena sekali fahamkan. Kerana imam baca doa ini biasanya diulang-ulang doa sama. Jadi kita fahamkanlah apa doa yang imam baca, supaya kalau imam tersilap baca, jangan kita mengikut amin juga. Malaikat pun pening tengok kita. Dia orang ni sebenarnya nak yang mana satu? Nak mati husnul khatimah ke, atau tak nak mati husnul khatimah? Doa bagus, cuma kadang dia tersilap. Ada setengah tempat lagi canggih, terbalik terus. Allahumma khtim lana bisu'il khatimah wala takhtim alaina bihusnil khatimah. Barangkali imam baru kena tolak pagi tu, gementar dia terbalik baca doa, sekampung mati barangkali lepas berkaraoke. Pasal minta su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Ini. Jadi sebab itu kita dalam kehidupan memang kita sentiasa doa, ya Allah, bagilah kami mati yang baik, mati yang baik, mati yang baik. Kerana itu disebut dia dalam kitab Jauharah, kata siapa saya, dia kata al-a'malu bi khawatimiha. Amalan dikira pada bagaimana ia ditutup. Makna pengakhiran amalan tu bagaimana. Kadang ada orang permulaannya bagus, muda-mudanya bagus, tapi bila dah tua mengarut pula. Ini tak bagus. Ada orang permulaannya tak bagus, tapi kemudian dia bila dah tua berubah dia bagus. Ada orang muda tak bagus, tua pun tak bagus, ini lagi tak bagus. Ada orang muda bagus, kemudian sampai ke tua dia bagus. Ini kadang-kadang susah nak carilah. Tapi sebab itu amalan dikira pada bagaimana pengakhiran. Memanglah kalau kita nak kira dulu-dulu, kita mungkin tidak sempurna, kan? Tetapi kita sentiasa cuba perbaiki, dan akhirnya alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kebaikan pada kita. Saya ingat ada setahun, saya ingat ni sebelum PKP dululah, ketika saya bawa jemaah melaksanakan umrah, apabila kami sa'i itu, pasal jemaah ni ramai yang berumur, sa'i ni jauh, jadi tengahan sa'i itu kita berhenti sekejap. Saya kata dengan jemaah, kita berhenti sekejap lah, siapa nak minum zam-zam, minum zam-zam. Jadi ada orang dia kata, Ustaz, saya nak duduk luruskan kaki boleh? Duduklah, saya kata. Kita berhenti sekejap saja. Lama gang dah malas pula berjalan. Jadi sementara dia duduk, dia boleh bercerita pula. Dia kata, Ustaz, saya sebenarnya pelik.
Sudah. Saya memang tak berapa nak, orang Terengganu panggil apa? Berahi. Kan? Tak berapa berahi nak mendengar cerita ni kalau ketika umrah. Kerana ini memang sifat orang yang bila datang ke tanah suci, dia menginsafi diri dia. Cuma kadang dia punya menginsafi itu sampai tahap dia secara tanpa sedar, kadang ketika dia bercerita tentang masa lalu dia. Cuma atas kita lah, memang kita nak mendengar cerita buruk dia atau kita nak menutup aib dia. Jadi dia kata, saya kata, apa hal pakcik? Saya tak sangka saya boleh tawaf sa'i ni begini Ustaz. Saya kata Alhamdulillah. Maknanya Allah pun mudahlah tu. Tapi Ustaz, sudah saya kata. Ini tapi ini nak menyambung ni saya kata. Tapi Ustaz, saya sebenarnya dulu teruk kata dia. Saya kata tak apa pakcik, itu cerita dulu, kita biar je lah. Sekarang kita cerita sekarang. Teruk sungguh Ustaz kata dia. Apa saya tak buat? Sudah, dia sambung lagi. Kita kona disambung, kita kona disambung. Dia kata apa saya tak buat? Apa saya tak makan? Dia tak apalah, itu dulu. Yang penting sekarang kita kena buat lebih baik. Dia kata, saya bekerja dengan orang Cina kata dia. Dia menyambung. Jadi saya pun pasrah je lah tuan. Pasal kita konakan disambung, kita konakan disambung. Memang dia nak meluah lah tu. Jadi kita dengar je. Dia kata Ustaz, saya bekerja dengan orang Cina. Sampai suatu ketika apabila tahun baru Cina, dia kata dia belanja kami semua makan. Saya kata makan dia ni makan kedai Cina lah kata. Habis minum-minum semua sama Ustaz. Ustaz dah duduk semeja. Tapi saya teruk saya Ustaz. Dia kata dia bila dia hidangkan makanan tu, mi tu, memang daging tu memang daging babi lah yang digunakan. Tapi seteruk saya tak pernah makan daging tu. Habis saya kata mi tu makan. Saya makan mi dengan kuah je lah. Daging saya tak makan. Saya kata sudah. Apa beza mi dengan kuah tu daging tak makan? Sebab daging tu memang ditumis sama. Nak cerita ada orang begitu. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, balik daripada umrah, saya ingat berterusan, bukan 1 bulan, bukan 6 bulan, bukan 7 bulan. Saya ingat bertahun. Bahkan sehingga hari ini. Cuma yang bertahun tu, dia rajin muasab saya. Kadang belum kita pergi kuliah subuh, dia dah whatsapp dah. Semoga Ustaz pagi ni dia berkati. Takkan dia bangun pukul 3 pagi semata-mata nak buat ucapan. Maknanya selepas balik itu Allah Ta'ala mengangkat kedudukan dia. Dia rajin duduk majlis ilmu dan dia semakin baik dan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dalam tajuk ni, penetapan Allah kepadamu. Sebab itu kalau kita baca di dalam kitab Tafsir Adil Ahkam, Syekh Ali As-Sabuni disebutkan bahawa kita tidak boleh melaknat orang yang telah mati. Faham tidak? Saya ulang balik. Kita tidak boleh melaknat orang yang telah mati. Kerana orang itu pertama tidak boleh mempertahankan dirinya. Yang kedua kerana kita tidak tahu apakah pengakhirannya. Kecuali orang-orang yang memang confirm pengakhiran mereka melalui apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW ataupun daripada Al-Quran. Contoh, Abu Lahab memang confirm Allah Ta'ala azab dia dalam neraka. Kerana Allah rakam dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah Abu Lahab. Maka ini kata Syekh Ali As-Sabuni menunjukkan bahawa dia adalah confirm mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi yang ini lulus.
Ada pun orang yang mungkin masih hidup kita kenali kaki nombor ekor, contoh, maka adalah haram bagi kita sekiranya apabila dia telah mati kita menyebutkan tentang keburukannya atau kita mengatakan bahawa laknat ke atas dia, kerana kita tidak tahu apakah ketika ia mengakhiri kehidupannya ia bertaubat atau ia tidak bertaubat, dan apakah pengakhirannya itu Allah menentukan dia sebagai sebahagian ahli syurga atau ahli neraka. Itu konsep tu. Begitu juga kita jangan terlalu memuji orang yang masih hidup. Tuan faham ke tidak? Orang yang masih hidup kita jangan terlalu memuji, kerana kita tidak tahu apa pengakhiran dia. Boleh jadi semasa hidup dia bagus, tetapi bila pengakhiran dia, rupa-rupanya dia melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita tidak tahu. Maka bukan tak boleh puji orang, boleh, cuma kita jangan terlalu pasti, kerana kita tidak tahu apakah pengakhiran seseorang. Jadi maknanya puji biasa tu okeylah, tapi kalau kita mengangkat dia seolah-olah dia telah mengakhiri kehidupannya dengan kebaikan, maka itu sebenarnya tidak wajar. Habis. Syekh Zarruq rahimahullah berkata, Syekh Zarruq ini salah seorang daripada yang mensyarahkan kitab Ikam ini. Dan apabila terdapat karamah, yakni kemuliaan, disebabkan amalan istiqamah, tidak semestinya memperlihatkan kesempurnaan, justru jangan terpedaya dengannya, yakni karamah, kecuali mereka yang tertipu serta tidak memandang mudah kurniaan Allah SWT kepadanya, nescaya dia juga tergolong dari yang tertipu. Oleh yang demikian perlulah berhati-hati untuk memahami serta memastikan sesuatu kurniaan karamah sebagaimana yang diterangkan oleh pengarang dalam ini. Maknanya kata Syekh Zarruq ini, karamah atau kemuliaan ini dia bukan maknanya karamah di dalam hikmah yang terdahulu dicerita. Karamah ni bukan maknanya orang boleh berjalan atas air. Tak. Karamah ni bukan tiba-tiba orang tu hilang. Tak. Ini maksudnya kurniaan. Artinya Allah berikan macam contoh kita lah pagi ni. Sebenarnya pagi ni tidak lebih kerana karamah Allah kepada kita. Karamah. Kenapa? Berapa ramai orang dalam kampung Tok Neng, Tok Neng pula, apa tadi? Gong Tok Nasi, Tok Neng pula. Gong Tok Nasi ni. Kan? Ramai orang. Tetapi kita di antara yang Allah Ta'ala pilih hari ini untuk sesama datang ke masjid. Maknanya melakukan ketaatan itu sebenarnya adalah satu kurniaan. Tidak mesti seseorang itu kan melakukan ketaatan. Tak mesti. Hatta kalau sekalipun dia dari kalangan orang yang berilmu. Tak mesti. Itu yang disebut Syekh Zarruq. Dan apabila terdapat kemuliaan disebabkan amalan istiqamah, tidak semestinya memperlihatkan kesempurnaan. Kadang kita bukan orang baik sangat. Tak ada. Orang kata kadang dia apa dia panggil ni? Kadang bagus, kadang mengarut, kadang bagus, kadang mengarut. Tetapi Allah Ta'ala lurungkan kita dengan kebaikan. Sebab itu dia kata bukan mesti keadaan istiqamah itu sempurna. Tak mesti. Kan? Ada orang dia rajin sedekah, tapi semayang tak kuat macam kita. Kita semayang sampai lebam dahi. Ada orang dahi tak lebam, dia hentaknya kepala ke tempat sujud tu, nak bagi lebam macam orang lain. Sebab tu kadang-kadang ada orang kita tengok, dia bukanlah orang yang ahli ibadah sangat, tapi dia rajin pula infakkan harta dia. Kalau ke Lumpur ni tuan, kadang-kadang kita program kuliah, sambil-sambil tu ada orang minta bantuan.
Ada kadang masjid perlukan dana. Kadang yang bagi sedekah tu dia pun tak sempurna. Makna tak sempurna tu artinya kalau kita lihat, kalau nisbahnya orang perempuan, kita pun malu nak tengok. Tapi dialah yang paling ke depan untuk menginfakkan harta dia. Adapun yang sempurna kita lihat, kadang tak berapa nak bagi dia. Sebab itu bukan soal yang tak nak memberi tu. Kita tanyakan bagaimana keadaan yang tidak sempurna itu boleh membuka hati dia untuk melakukan kebaikan. Inilah apa yang disebut oleh Syekh Zarruq. Walaupun seseorang itu belum sempurna istiqamahnya, tetapi Allah pilih untuk dia melakukan kebaikan. Allah memberikan kurniaan pada dia. Sama kita tengok kadang tuan-tuan, kalau kita tengok orang meniaga ni yang besar-besar lah, kan, yang boleh bagi untuk buat satu masjid. Ada beberapa orang yang kalau kita tengok begitu, orang ini kan kuat semayang pun tak ada, puasa pun tak kuat, tapi Allah lorongkan dia supaya dia buat kebaikan, walaupun bukan pada bab solat, walaupun mungkin bukan pada bab puasa, tapi itu tidak menjadikan dia satu orang yang akhirnya hanya menggunakan semata-mata apa yang Allah beri kepada dia untuk kesenangan dunia saja. Ini yang disebut sebagai kurniaan. Nampak? Jadi sebab itu dia kata, justru jangan terpedaya dengan karamah kecuali mereka yang tertipu, serta tidak memandang mudah kurniaan Allah kepadanya, nescaya dia juga tergolong dari yang tertipu. Ada dua keadaan. Pertama, kadang-kadang dia tak nampak bahawa Allah Ta'ala mengangkat kedudukan dia. Allah nak dorong dia kepada kebaikan. Dia tak nampak. Kan? Kita tak rasa pula yang kita ni sebenarnya Allah nak kebaikan daripada kita. Sebab kita memang tahu kita bukan orang yang baik. Tapi hakikatnya itu adalah kurniaan. Allah pilih kita untuk dorong kita buat kebaikan. Ada pula orang, dia tidak pernah melihat kebaikan itu kurniaan. Macam kita lah. Kadang kita datang ke masjid subuh ke isyak ke. Sebab itu kata Nabi SAW, di antara tanda munafik itu ialah berat dia untuk ke masjid pada waktu subuh dan juga isyak. Kerana dua waktu ni waktu yang payah. Isyak sebab kita dah nak tidur. Jadi kita dah berehat lepas maghrib, dia dah datang perasaan nak untuk kita berehat saja. Subuh kerana kita sedang berehat tidur, jadi kita tak berapa rasa nak bangun. Sebab tu kadang-kadang bukan orang tak bangun, dia bangun, tapi dia nak ke masjid tu berfikir-fikir dia, ke masjid tidak, ke masjid tidak, ke masjid tidak, syuruk terus. Sebab itu kata Syekh Zarruq, jangan engkau melihat kurniaan tadi hanya sekadar satu kurniaan, maka engkau akan tertipu. Maksudnya apa? Kita tak rasa apa-apa. Kita pergi ke masjid, tak rasa apa-apa. Kita boleh datang ke masjid, tak rasa apa-apa. Makna tidak rasa apa-apa itu ialah kita tak rasa, ya Allah, aku syukur pagi ni kau pilih aku, kau lorongkan aku, bagi kekuatan padaku. Kadang kita bersedekah, semalam Jumaat kita bersedekah dengan Nuni. Saya tahulah semalam saya di Pengadang Baru, saya berkhutbah di sana. Pasan saya masa khutbah tu memang tak ada orang jalankan tabung. Sini pun tak ada. Tak ada. Bagus dengan Nuni. Di Kelumpur masih ada lagi jalan tabung tu. Jalan tabung kiri dengan orang-orang berjalan, dia bawa tabung. Sudahnya orang sibuk menunggu tabung, bukan nunggu mendengarkan kita khutbah, nunggu tabung. Tabung nak sampai, itu dia mikir. Saya sebut tuan, kadang hari Jumaat kita bersedekah, kita letak duit tu.
ke tak rasa apa-apa? Pernah tak kita rasa, macam mana aku boleh buat benda-benda begini? Makna bagaimana kita boleh terdorong untuk buat kebaikan. Itu yang disebut oleh Syekh Zaruk. Ada orang dia tidak memandang ataupun dia memandang mudah kurniaan itu. Dia memandang mudah. Dia tak rasa bahawa itu Allah nak beri kepada dia sebagai satu dorongan untuk dia tadi. Maka kata Syekh Zaruk, ini juga orang yang tertipu. Nampak? Baik. Maka hikmah pada 177 ini dia kata min alamati iqamatul haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Maksudnya antara tanda bahawa Allah telah menetapmu dalam satu kedudukan bila kamu dikedudukan dalam hal itu dengan mendapat hasil-hasilnya. Canggih. Maknanya apa? Maknanya kita nak tahu bahawa Allah kurniakan kepada kita. Makna sebagai kurniaan. Maka kurniaan itu dia akan pergi kepada ending dia. Faham? Maknanya baguslah. Pertama Allah kurniakan kita untuk buat kebaikan. Itu bagus. Tapi tengok, adakah kebaikan itu menjadikan kita sombong atau semakin kita dekat pada Allah Ta'ala? Saya ustaz, tentulah saya mulia. Ustaz kan? Kalau tuan-tuan tak ustaz, lainlah. Kita ustaz, tentulah mulia. Maka menunjukkan bahawa kurniaan Allah kepada dia itu tidak mendatangkan natijahnya. Tuan-tuan faham ke tidak? Tuan-tuan jangan ambil kira sangat yang saya cakap tadi. Itu contoh saja. Subuh ni kamu bukan boleh kira contoh ni. Lain contoh. Balik ngarut betul ustaz tu. Perasan benar dia mulia. Sudah. Lain kita sebut, lain dia faham. Sebab itu kata pengarang kitab ini, Ibn Atta'illah Sekandari, dia kata bahawa di antara tanda bahawa Allah menetapkan sesuatu kedudukan itu dengan apa yang Allah dorong kepada engkau tadi, menyebabkan engkau sampai kepada natijah dia. Dia panggil consequences dia. Cakap putih sikit lah. Ini yang main-main. Terengganu ni cakap putih saja. Tuan-tuan, saya google nama hotel, tak ada nama hotel. Kopok Leko Hotel tak ada. Kopok Gete tak ada. Nama hotel orang putih saja. The Cottage Serai. Ada itu apa benda nama? Kan? Saya kata lain macam orang Terengganu. Kan? Tak ada bunyi Ika Air. Ika Air Hotel. Tak ada. Semua nama orang putih belaka. Canggih. Makna menunjukkan orang Terengganu ni memang cakap putih lah. Makna nak sebut tuan-tuan, di consequences kita sedekah. Yelah mungkin tak banyak sedekah. Apa consequences daripada sedekah tadi? Apa kesan dia? Apa hasil dia? Kalau dengan sedekah tu menjadikan kita rasa, ya Allah, aku tahu aku bagi sikit je ya Allah, tapi aku rasa aku nak kongsi kurniaan yang kau bagi padaku. Itu dia panggil consequences. Tapi kalau bersedekah, terima kasih Tuan Haji, masjid kita ni kalau Tuan Haji tak ada menyumbang, kita pun tak tahulah apa nak jadi masjid. Alhamdulillah nampak aircon semua komplit dah. Dia kata saya ni anak kampung sini, kata dia. Kalau bukan saya yang menyumbang, siapa menyumbang? Tak ada harapan nampaknya. Bermakna kedudukan yang Allah beri kepada dia tidak menyampaikan dia kepada hasil itu. Sama juga kita solat. Solat bagus. Sungguh khusyuknya, Masya Allah. Hebat. Tetapi solat itu tidak menyampaikan dia kepada hasilnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat menghalang dia daripada keji dan munkar, tapi dia masih buat juga.
Dia solat. Menghati orang boleh tahan. Champion dia. Kalau Facebook, memang warrior. Tu. Semayang juga. Dia pun entah apa, jalan juga. Itu pun masalah. Ini kan saya sebut. Pengarang kitab tersebut. Dia kata apa? Iyaka fihi ma'a husulin nata'iji. Maknanya kedudukan engkau di situ menyampaikan engkau kepada hasilnya. Menunjukkan Allah nak memuliakan kita. Yang kita risau, kita buat sesuatu kebaikan, baguslah. Rupa-rupanya adalah sebagai satu azab Allah kepada kita, kerana dia adalah sebagai istidraj. Kita buat kebaikan, tapi makin jauh, bukan makin dekat. Kebaikan makin jauh. Kita tak perasan, kita semakin jauh. Kerana kita ni, kita rasa ahlul khair. Maka kita pun tak rasa nak minta ampun dengan Allah Ta'ala, kita tak rasa berdosa, kita tak rasa bersalah. Ni berat. Ni. Nampak? Habis. Iktibar hikmah. Syekh Zarruq rahimahullah berkata, fa'alamatu iqamatil abdi fil karamati idamatu jaryaniha alaihi ma'a husulin nataijiha wa hiya thalathatun wuqu'ul hidayati binhadhin nafsi wa uluwil himmati bita'alluki bil ma'ani wa kamalul ma'rifati bitahqiq bitahaqquqil yakin warida 'anillahi fi kulli waqtin wa 'ala kulli halin. Adapun tanda seorang hamba itu dapat memperoleh karamah secara berterusan atau kekal serta memberikannya hasil ada 3. Kata Syekh Zarruq, ada 3 keadaan. Pertama, mendapat hidayah sebagai tanda penetapan jiwa. Ni Allah sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah pada jalan kami buka lagi. Semakin dia bermujahadah, semakin kami buka jalan. Semakin dia bermujahadah, semakin buka jalan. Semakin ke Mekah, semakin baik. Semakin ke Mekah, semakin baik. Semakin ke Mekah, semakin bongkar. Tak ada harapan. Semakin sedekah, semakin sombong. Semakin solat, semakin action. Tak ada harapan. Sebab itu, kata Syekh Zarruq, tanda yang pertama, dia dapat hidayah sebagai tanda penetapan jiwa. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW apa? Saya ni ceramah sambil menengok luar, kan? Kepala sambil mikir, dah nak terang, mana kejap lagi nak kena habis dah ni. Saya kuliah subuh senang je, terang kita balik lah. Gelap-gelap tadi takut tuan-tuan salah tempat balik. Sebelah kubur, ke kubur tuan-tuan pergi, bukan ke rumah. Kata Nabi SAW, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nakkan kebaikan untuknya, dipahamkannya agama. Nampak? Dia nak jadi baik, semakin dia nak jadi baik, semakin Allah beri faham pada agama. Semakin dia buat baik, semakin Allah buka jalan untuk dia faham agama. Jadi dipanggil continuously, dengan izin. Makna bertambah. Kebaikan itu sebagai seolah-olah satu kunci untuk pintu seterusnya. Lagi semakin dia buat kebaikan, semakin banyak kunci kepada pintu kebaikan dia dapat. Semakin terbuka. Itu yang pertama. Ya. Mendapat hidayah sebagai tanda penetapan jiwa. Yang kedua, dia kata ketinggian budi pekerti digambarkan dengan praktikal. Yang kedua, semakin baik pula PL ni. Makna akhlaknya itu. Sebab tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, dia tidak ada benda yang kita buat kebaikan dia pergi ke satu arah. Tak.
untuk kita faham kehidupan orang Islam ni, kita apabila kita membuat ketaatan, dia ibarat bola yang dilantunkan ke dinding. Arab-Arab tuan-tuan tahulah bola. Ya. Maknanya bola ni bagaimana? Kita lantunkan dia, itu ibarat kebaikan. Kebaikan tu kita buat ibarat bola yang dilantunkan ke dinding. Maknanya bila kita lantunkan itu adalah kebaikan yang kita buat. Apabila bola tadi ke dinding, bola tu jadi apa? Dia akan melantun semula. Kebaikan kita buat, dia tidak akan berakhir di situ. Dia akan lantunkan kita kepada kebaikan yang lain. Tuan faham tak? Dia memang macam itu. Dia bukan dalam Islam ni bila tuan-tuan contoh kita bagi orang sedekah. Kita bagi sedekah. Apa nak bagi? Nasi dagang tepi tol. Atas tol dah ada, ni tepi tol pula lah. Semua orang nak pakai perkataan tol tu. Kalau ke Lumpur tu nasi dagang dekat tol betul. Lepas tol, bayar tol, ada jual nasi dagang. Tuan-tuan, kita bagi orang makan. Secara lahiriahnya bila kita bagi makanan tu, orang buat apa? Orang ambil, betul? Jadi ada lagi tak berbaki makanan pada kita? Tak ada. Duit lagi tak ada. Secara lahiriahnya. Tetapi dalam konteks kehidupan kita orang Islam, apabila kita mau melakukan kebaikan tadi, dia akan ada lantunan semula kepada kita. Lantunan itulah dipanggil, dia akan memberikan kesan. Maka dia tidak hanya berakhir pada makanan itu dibawa balik, tetapi dia akan lantun balik kepada orang yang memberi. Maka mendidik dia menjadi orang yang lebih tawaduk, jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Dia begitu. Maka kemudian dia akan terus buat lagi perkara yang lain. Lantunan itu akan datang balik. Maka begitulah seterusnya. Dia tidak akan berhenti sampai dia mati. Kecuali apa yang disebut oleh Nabi SAW, kam min sa'imin, beramai orang yang berpuasa. Betul tak? Laislahu min siyamihi illa ju'ul atash, yang tidak diperolehi daripada puasa itu melainkan lapar dan dahaga. Dia puasa, tapi kerana puasa itu tidak ada nilai sisi Allah Ta'ala, habis saja maghrib, Allahu Akbar, azan maghrib, dia pun makan. Habis dah puasa dia, kena qada balik. Rupanya Bilal terawal azan padan muka. Makna orang ini, kata Nabi SAW, yang sekadar berpuasa hanya menahan lapar, maka puasa itu, kata Nabi, ju' wal atas, hanya sekadar lapar dan dahaga. Makna dia tidak melantun balik. Nampak? Dia puasa, sebetulnya puasa itu akan melahirkan ketakwaan. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, dipadukan ke atas engkau berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan ujung ayat tu kamu bertakwa. Tapi tak, itu yang kita tengok puasa, tapi selepas itu menyanyi balik, joget dan duhala. Bukan kita nak judge dia punya amalan, cuma kita nak beritahu amalan ataupun dalam kehidupan kita orang Islam, kebaikan ini dia ibarat lantunan bola. Kerana bola yang dilantun ke dinding, dia akan berpatah balik. Tapi kalau kita lantunkan bola, tiba-tiba bola tu tak balik-balik, tuan-tuan baliklah cepat. Tuan-tuan faham ke tidak? Tuan-tuan duduk dalam satu bangunan, ada dinding, tuan-tuan baling bola. Sepatut bola tu melantun patah balik. Tapi kalau kita baling bola ke dinding, bola tu tak patah balik, eloklah cepat-cepat balik. Ada something wrong kat tempat tu. Sebab ke mana pergi bola tu? Itu kalau nisbah tadilah. Saya harap pagi-pagi buta ni tuan-tuan fahamlah. Ya. Saya khawatir lain tuan-tuan faham. Kan? Itu yang dipikir sampai kembali. Macam mana bola tu boleh hilang pula? Alahai. Lain orang cerita, lain yang sibuk mikirnya. Saya nak sebutkan sepatutnya begitu. Tapi kalau itu tidak berlaku, menunjukkan something wrong lah tu.
Ini bukan untuk judgement orang, judgement kita, judge kita. Tuan-tuan, kita belajar untuk tengok diri kita, jangan belajar untuk tengok orang. Jadi kita tengok kita lah, tengok aku ni bagus dah, subuh boleh bangun. Tapi kata orang aku balun semacam, something wrong lah tu. Pasal dia tak balik-balik pada dia. Tu. Habis. Ni baru muka surat 2, semuanya ada 15 muka surat. Jadi kalau tak sempat habis, kita sambung 5 tahun akan datang lah. Ya, kita kira pilihan raya senang, 5 tahun sekali. Lulusan datang pilihan raya, datang lagi pilihan raya, asal pilihan raya saya datang. Senang. Allah Ta'ala berfirman surah Isra ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Surakallahul azim. Ini ayat Quran, tapi ini juga doa. Jadi kalau tuan-tuan rajin nak menghafal, doa ini antara bagus untuk dibacakan. Ya, bukan saya yang sebut, kerana ada yang mentafsirkan ayat ini. Maka dia menyebut bahawa ini di antara doa yang baik untuk kita amalkan. Apa doa itu kata? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan pohonkanlah wahai Muhammad dengan berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar lagi mulia. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang mulia. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dan berikanlah kepadaku di sisimu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Said Qutb rahimahullah berkata, inilah doa yang diajarkan Allah SWT kepada Nabi, supaya berdoa dengannya dan supaya umatnya belajar cara berdoa kepada Allah SWT serta ke mana arah yang hendak ditujui mereka, iaitu doa masuk dengan langkahan yang benar dan tepat dan keluar dengan langkahan yang benar dan tepat. Perihal diberi gambaran perjalanan yang benar serta keseluruhan, sama ada dari permulaan hingga penghabisan atau dari awal hingga akhir dan di antara awal dengan akhir. Adapun kebenaran tersebut di sini ialah kedudukan nilainya, kerana ada percubaan kaum musyrikin hendak memisungkan baginda daripada wahyu Allah SWT, supaya Nabi SAW mengadakan pembohongan-pembohongan yang berlainan dari apa yang diterima Allah SWT. Kebenaran ini juga mempunyai beberapa bayangan, seperti bayangan kemantapan, ketenteraman, kebersihan dan keikhlasan. Maknanya apa? Dalam doa ini tuan-tuan, seolah-olah kita minta, bila kita minta Allahumma adkhilni atau Rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Seolah kita kata, ya Allah, aku buat kebaikan ini supaya kebaikan itu aku buat dengan betul. Maknanya kalau kita solat, Allah lorongkan untuk kita solat dan betul. Satu, bukan kita solat kerana orang tengok, bukan kita ke masjid pasal orang ramai, tak. Memang kita ke masjid kerana kita nak ke masjid. Kita nak solat kerana kita memang kita nak laksanakan solat. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan supaya kita endingkan amalan kita itu juga dengan cara yang betul, supaya kita tak menunjuk. Maknanya bukan kita pergi solat untuk tunjuk. Yang tak tahu, subuh tadi saya dekat masjid. Ini maksud dia. Dan dalam amalan kita tu supaya Allah berikan ketetapan, keterusan. Itu yang disebut adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Makna supaya kita buat betul, kemudian dia berterusan dengan betul. Sebab itu tuan-tuan, nak buat kebaikan susah ke senang? Senang saja. Kita tengok orang sembahyang tarawih, ramai ke tidak? Ramai. Apa yang susah sembahyang tarawih? Nak banding dengan sembahyang subuh. Sebenarnya sembahyang tarawih lagi berat daripada sembahyang subuh. Solat subuh 2 rakaat je. Rajin macam mana kita pun tak pernah orang buat 12 rakaat subuh. Cubalah buat. Siapa jadi imam, dia angkat dia orang, letaknya keluar.
mengarut 12 rakaat. Cuba tuan-tuan solat tarawih, buat 2 rakaat je. Siapa jadi imam tarawih? Tuan-tuan, tarawih kita untuk tahun ni 2 rakaat je. Imam itu juga diangkat keluar. Orang tahu, minimum 8, jangan macam-macam. Sini berapa? 20. 8. Kalau tak percaya, tahun depan siapa jadi imam, tarawih buat 2 je. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sekian saja tarawih kita pada malam ni. Demonstrasi orang kat luar tu 4 km. Misal, jangan main-main. Walhal tarawih lagi berat pada subuh. Betul? Tapi susah tak nak buat. Ramai orang boleh buat. Menunjukkan dia senang. Maka yang susahnya apa? Istiqamah untuk buat kebaikan. Itu baik. Susah pelik. Orang kenapa dia tak datang balik? Tak, susah pelik. Kerana istiqamah itu yang berat. Sebab itu kita doa dengan doa ni. Ya, surah Isra ayat 80. Siapa rajin balik rumah kang, buka balik Quran, hafalkan doa tu. Terdapat banyak tafsiran ulama, antaranya matikanlah aku dalam keadaan kematian tetap dengan kebenaran dan bangkitlah aku pada hari kiamat sebagai kebangkitan tetap dalam kebenaran. Ini juga salah satu daripada tafsiran. Tuan-tuan, sebab itu kita sebut doa ini dia sangat digalakkan kita baca oleh para ulama. Kerana para ulama antaranya mentafsirkan maksud Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin, maknanya ya Allah, engkau matikan aku dalam keadaan beriman. Wa akhrijni mukhraja sidqin, nanti besok ketika aku dibangkitkan supaya kau bangkitkan aku juga beriman. Kerana kita khawatir juga matinya beriman, besok bangkit berjoget-joget dia. Ada pasal Allah sebut kan, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba besok dia dibangkitkan Allah Taala, dibangkitkan dalam keadaan kerasukan dia, seperti dia dirasuk setan. Berjoget dia tentu hala. Ini selalu semayang sebelah aku ni. Rupa selama hidup dia terlibat dengan riba. Dia bukan jadi alung, dia bukan ada bank, tapi duit dia tak peduli di mana akaun dia letak. Saya mengajar muamalat satu ketika yang sama-sama belajar orang bank, manager bank. Bila saya sebut pasal riba ni, dia kata, Ustaz, saya dulu manager bank, saya akui apa yang Ustaz sebut. Kami di bank ni, sebab saya cerita, saya kata bukannya soal ada orang, dia kata, saya Ustaz, saya memang saya letak duit dekat Hong Leong Bank, contoh. Tapi Hong Leong sekarang pun ada Islamik kan, bunyi Hong Leong lagi Terengganu, macam mana hijau Hong Leong, Hawang Hong Lam Yang Leong kan, punya payah nak mengeja tu pasal nama Cina, nak dia je Jawi pun ada Islamik. Ada orang dia kata, Ustaz, saya memanglah saya letak aja duit saya tu di mana-mana, maknanya dia tak guna pun akaun Islamik, dia bubuh je, tapi saya tak pernah ambil duit dalam akaun tu. Maksudnya dia simpan 12,000. Besok dia, bila dia bank statement dia ada 12,068 ringgit. Dia kata, saya tak pernah ambil Ustaz, kerana saya tahu saya simpan tu akaun bukan Islam, bukan Islamik punya akaun, tapi saya tak ambil duit 68 ringgit. Itu yang saya syarahkan. Saya kata memang kita tak ambil, tapi kita termasuk wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu yang saya kata tadi. Manager bank ni dia komentar, dia kata, Ustaz, saya setuju. Kenapa? Sebenarnya Ustaz, kami di bank ni apabila kami terima duit cash, orang masukkan duit, bank in duit, CDM duit, itu duit cash, menyebabkan kami punya cawangan ni akan ada flow cash kita overflow, dipanggil. Kita perlukan cash sehari, katakan contoh 600,000. Oleh kerana orang tok naik apa tadi? Tok gong tok nasi ni banyak betul. Duit cash dia tak tahu pada mana datang. Cangkul keluar duit cash, cangkul keluar duit cash. Tahu pada mana. Jadi dia masukkan duit dalam akaun, bukan dalam akaun, dia hantar ke bank. Maka sepatut kami ada perlu 600,000,
Hari tu kami dapat sampai 2.3 juta. So apa kami buat? Ini manager bank saya bercakap. Apa kami buat? Untuk kami dapat maximize untung, kami berikan overnight loan kepada cawangan-cawangan lain yang perlukan cash. Jadi Gong Tok Nasib cash dah terlebih, kami hantar kepada Gong Tok Nang. Saya pun tak tahu Gong apa lagi tuan. Gong Badak habis kita. Ada kan? Itu ada kan? Gong Badak. Kami hantar ke cawangan Gong Badak. Gong Badak pun nak pakai 600,000, dia flow cash tak ada. Kami hantar 600,000. Besok dia bayar balik. Dia panggil overnight loan. Dia bayar balik 600,000 bersama interest. Dan itu paling menguntungkan kami sebagai cawangan. Saya nak tanya, bank tu dapat bagi loan kepada cawangan lain, duit siapa? Kita nampak, kita kata saya tak ambil duit tu. Bukan soal ambil. Kitalah yang bantu dia untuk buat kerja riba tu. Sebab itu jangan take for granted. Inilah yang disebut. Makna kita minta Rabbi adkhilni mukhraja mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, mati aku biar mati dalam baik, besok dibangkitkan juga baik. Yang paling kita takut yang tukang ceramah tu. Kan kita besok bangun sesama tengok ini macam ceramah datang kampung aku hari tu. Apa hal pula dibangun macam ni? Sudah, auzubillah. Tu. Sebab tu doa minta supaya Allah sendiri lurung kita. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Isra ayat 80. Tuan-tuan. Habis. Dan yang terakhir kita lompat je lah hentak air. Tuan-tuan bukan ada buku, saya je yang ada buku. Jam dah 7 suku. Tadi Abang Din begitu dia kata, Ustaz, orang Terengganu ni kuliah subuh sampai 7 suku, jangan lebih. Dia nak pergi cari nasi dagang. Jadi saya pun tak ada panjang lah. Lagipun ceramah panjang pun tuan-tuan bukan faham, eloklah pendek. Allah sebut surah An-Najm ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahawa sungguhnya kepada hukum Tuhanmu adalah kesudahan segala perkara. Said Qutb rahimahullah berkata, maksud tiada jalan yang lain melainkan yang berakhir kepada Allah SWT. Tiada tempat perlindungan selain daripada Allah SWT. Tiada tempat kembali melainkan kembali yang disediakan Allah Ta'ala, sama ada dalam syurga atau dalam neraka. Hakikat ini mempunyai nilai dan kesan dalam membentuk perasaan dan fikiran manusia. Ini kerana seorang itu sedar bahawa segala sesuatu dan pekerjaan sekalian manusia akan berakhir kepada Allah SWT. Maka dari awal lagi dia akan insaf di mana akhir kesudahannya yang tidak dapat dihindarinya, dan dia akan menyesuaikan dirinya dan amalannya dengan hakikat ini. Maknanya kita tahu, tuan-tuan, kita buatlah rumah besar mana pun, carilah harta sebanyak mana pun, ambillah apa yang dibagi suka hati mana pun, duduklah kita di pangkat mana pun, akhirnya sebelah tu. Betul? Bukan maksudnya orang sebelah sini, sebelah sana tu kubur. Dia, saya rasa sekarang ni jarang dah masjid ada kubur sebelah. Betul tak? Jarang sangat. Dulu-dulu saya di Kelang, Selangor, saya kali pertama pergi masjid tu, pergi malam, mana nak nampak. Habis ceramah, masjid ajak minum. Saya kata, saya hari ni banyak makan. Kata, Ustaz, kita minum-minum je santai-santai sambil kita berbual. Kata dia, Ustaz tak makan, tak minum pun tak apa. Tapi tak apalah, orang kata mencicip kopi saja. Kita pun okey lah. Dia duduklah di beranda, minum. Duduk beranda, kita pun relax. Sambil diorang makan, berborak-borak, kita pun nyanda. Tangan beranda rendah, kita tangan pun letak atas beranda. Relax. Tangan tu terkuit-kuit. Saya pusing belakang, rupa batu nisan. Saya kata, astagfirullah. Sebab kita tak nak pergi masjid tu. Dia kata, Ustaz, kami punya masjid ni memang keliling kubur. Kita pergi kampung Jawa, Kelang. Saya kata, ini bukan keliling kubur dah ni, memang betul-betul minum dekat kubur dah. Saya kata, pasal betul-betul kubur. Makna sebelah beranda tu betul. Tangan kita tercuit dengan batu nisan. Nak ceritanya, tuan-tuan, kita ni buatlah bagaimanapun, nama naiklah bagaimanapun, akhirnya ke mana? Situ juga.
Tu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Akhirnya ke situ. Jadi sebab itu tak pun. Yang bekerja teruskan. Yang ada pangkat achieve lagi. Yang muda usaha lagi. Yang ada duit teruskan. Tetapi kita pastikan semua itu bukan hanya semata-mata untuk kita berbangga-bangga, tetapi kita nak manfaatkan untuk kehidupan kita yang satu lagi. Itu konsep dia. Ya. Ada satu orang di Selangor, di Subang, nama tempat tu. Kuliah macam ni habis, dia jumpa dia tu, Ustaz, saya ingat saya nak berhenti kerja. Tuan-tuan, saya dah tutup buku, menunjukkan dah habis dah. Saya takut tuan-tuan tengok tak habis-habis. Dah habis. Cerita last. Dia tu, Ustaz, saya rasa saya nak berhenti kerja lah, dia kata. Saya panggil abang ni, kata, apa hal bang? Dia kata, saya ingat saya nak jadi imam lah, dia kata. Dia jadi imam. Mungkin dia dengar suara imam sedap, dia pun nak jadi imam. Dia tak tahu suara dia tak sedap kan? Dia kata jadi imam. Saya kata, bang, bagus tu, tapi kenapa? Dia kata, saya asyik bekerja je, Ustaz. Ustaz tahu saya bekerja ni kat laut. Dia kerja di laut, kerja laut. Apa nama dia panggil? Offshore. Saya kerja asyik di laut je. Jadi saya pun nak beri khidmat macam orang lain beramal. Saya kata bagus tu. Cuma saya fikir begini pula. Kalau abang jadi imam, imam nak jadi apa? Tuan faham ke tak? Kita semayang, walaupun sekampung Tok Nasik ni semuanya imam, tetap imam seorang. Katalah kita sekampung ni semuanya adalah imam. Imam dikumpulkan dalam kampung. Seorang aja Bilal dalam kampung tu. Tetap juga semua kat belakang, seorang kat depan. Tidaklah maknanya Bilal seorang tu juga kat belakang, lain semua kat depan. Apasal semayang semua kat depan ni? Kampung kami memang semuanya imam. Macam di Kuala Berang kan. Dari satu kampung imam lapak. Kan? Ada kan? Maknanya kampung tu semua imam. Imam-imam lapar semua duduk situ. Terengganu ni kadang saya suka juga menengok nama-nama dia canggih-canggih. Kita tuan, Allah Ta'ala bagi rezeki berjalan. Jadi menengok nama kadang gelak sendiri. Maknanya unik. Macam mana Allah Ta'ala boleh bagi orang berfikir nak buah nama ni, bagi nama ni. Lain-lain nama, macam-macam. Pergi ke Melaka, dah lain pula dah. Pergi masuk ke Terengganu, lain pula. Pergi ke Bahang, lain pula. Jadi macam-macam. Jadi maknanya tuan-tuan, nak sebut. Saya tanya dengan dia, abang nak buat apa benda? Dia kata, jelah, saya nak berbakti lah pula. Kata dia untuk surau. Saya kata begini je bang. Kalau abang jadi imam, takkan kita nak hantar imam tu ke offshore? Apa dia buat di imam tu tengah laut? Mengaji aja kerja dia. Habis semua ikan-ikan kat laut tu beriman belaka. Pasal imam pergi ke laut, apa dia nak buat? Dia nak baca minyak tu, dia pun tak tahu minyak apa benda. Jadi saya kata begini je, biar imam tu duduk situ, abang pergi saja ke laut. Gaji bang berapa sebulan? Oh saya, tengoklah Ustaz, 30-40 ribu. Besok offshore macam tu lah kan. Pasal duduk tengah laut tak boleh balik. Saya kata bagus, 30-40 ribu sebulan, 10 ribu bagi pada surau, bagi pada masjid. Abang infakkan. Abang juga dapat pahala macam imam yang tadi semayang 5 waktu dia jadi imam. Nampak? Jadi sebab itu maknanya yang penting kita tahu ke mana kita nak pergi. Mudah-mudahan pagi ni sikitlah dapat kita kongsikan. Yang penting lepas ni kita pergi cari sarapan masing-masing. Jangan tuan-tuan pakat tak sarapan pula dah. Sarapan bang, insaf pagi ni kata. Tak. Maknanya yang penting buatlah apa benda pun dalam kehidupan, kita tahu ending kepada kehidupan kita adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya lambat atau cepat, betul tak? Boleh jadi ada orang dah jalan dulu, kita kemudian, kita pun tak tahu. Antara kita pun sama. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian, atau sebaliknya, saya kemudian tuan-tuan dulu. Ke mana pun saya bagi tuan-tuan jalan dululah. Saya kerja banyak lagi nak buat. Tuan-tuan kan tak ada kerja, duduk sini aja. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira bagi pihak masjid merakamkan ucapan pergana terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rukman atas penyampaian kuliah subuh jemputan pada tadi. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz dapat kita amalkan dan juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Begitu juga untuk kita meningkatkan lagi prestasi amal ibadat kita. Terima kasih. Saudara, mengajak manusia ke arah kebaikan bukan bererti kita yang terbaik. Ia merupakan tanggungjawab setiap insan meskipun kita jauh dari kesempurnaan. Sama-sama kita fikir-fikirkan. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih atas kesetiaan dan perhatian tuan-tuan, puan-puan. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kekuatan untuk terus kita beramal ibadat ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dipertemukan pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.